bila kita bersama. Susun bagi cantik. Oh, susun kemas-kemas sikit lah. Baru nampak macam bekerja sebab hari ni 1 Mei. Ya. 1 Mei kepada semua. Hari ini adalah hari untuk anda-anda semua yang bekerja. Ya, tak kisahlah anda yang hari ini bekerja ataupun anda yang tak bekerja sekarang ini ataupun bercuti. Disebabkan PKP, kami ucapkan selamat Hari Pekerja. Kalau tak ada pekerja, tak adalah ekonomi di Malaysia ni. Amboi, itu dia. Yes, betul. Walaupun anda direhatkan sekarang mungkin, tapi nak bagi tahu, semua anda punya usaha-usaha selama ni, inilah hari untuk kita celebrate. Ya, celebrate ni maksudnya kita macam, okey, boleh kita tepuk bahu sikit. Ya, anda pekerja yang baik. Tepuk bahu sendiri. Tepuk bahu sendiri. Anda pekerja yang baik. Saat kita tak boleh tepuk orang, saat kita 1 meter. Gitu. Siapa nak puji diri kita kalau bukan kita sendiri? Dan tentunya terima kasih kepada semua frontliners yang bertukar lumus yang bekerja di barisan hadapan. Kami ucapkan terima kasih dan terus selamat bertugas. Okey? Betul. Sedar tak sedar kita dah sampai hari ke-8 bulan Ramadan. Sekejap. Dan kita dah masuk fasa ke-4 untuk Perintah Kawalan Pergerakan. Dan anda adalah hero dan kami nak ucapkan tahniah kepada anda sebab kita dah jauh dah jalan sampai ke fasa yang ke-4. Bukan senang untuk kita dengar kata orang, untuk kita berdisiplin, untuk kita patuh. Betul? Bukan senang. Bukan senang. Jadi tahniah kepada anda semua. We got this, okey? Orang kata dah jauh perjalanan kita, jadi kita kena terus jalan sampai menang, insya-Allah. Jangan berjalan. Duduk dekat rumah. Tak jalan buat apa? Itu betul lah. Maksudnya perjalanan kita ni sudah panjang. Yes, betul. Kan gitu. Dan jangan lupa untuk tengok kami di Facebook Live pun boleh juga di Borak Kopitiam. Follow kami di Facebook, follow kami di Instagram. Ada apa-apa komen ke ataupun nak cakap apa-apa ke, kongsikan. Kita suka baca. Wish. Selamat pagi dekat kita orang. Ya, selamat hari pekerja. Okey? Okey, pergi kat Facebook sekarang. Tapi sekarang ni, walaupun kita tak keluar rumah, tetap kita kena tengok cuaca sebab kita nak jemur baju. Haziq hari ini ambil tugas. Okey. Jadi Haziq, sekejap. Kita akan check cuaca untuk awak. Saya rasa KL hari ini, alamak Zik. Ribut peti, tak boleh jemur baju. Tapi selalu kalau kat KL kan Zik, saya tengok kalau ribut peti ni daripada petang sampai ke malam. Ya, betul. Memang tak boleh jemur baju lah. Takkan malam nak jemur. Pukul berapa nak keringnya. Betul. Tapi tu pagi lah dia rasa. Okey, Daya. Aziz bukan Kuala Lumpur, Aziz Shah Alam. Aziz Shah Alam ke? Yes. Dah tahu pula Aziz Shah Alam. Bila nak pergi ke Shah Alam ni? Rasa Shah Alam tak sampai-sampai lagi. Jauh now ni. Jam kot. Ribut peti rupanya. Sama juga Shah Alam. Maksudnya kalau nak, dia rasa nak settle tu pagi lah. Macam sama juga orang kat Ipoh juga. Ribut peti. Sama juga. Georgetown pun. Ribut jugalah. Haziq bukan kampung Georgetown ke? Bukan. Aziz tadi kampung yang kat KL tu. Alok Star pun ribut peti juga. Alok Star ribut peti juga. Arau pun sama ribut peti. Semua tempat tak boleh jemur baju ni. Boleh pagi-pagi. Kita boleh pergi Kota Baru lah jemur baju. Kota Baru cerah. Okey, lepas tu Kota Terengganu pun cerah juga. Nampak Pantai Timur setakat ni macam nampak cerah ni. Okey. Kuantan ribut peti. Tak juga, tak tentulah cuaca sekarang ni Zik. Lepas tu kita ke Johor Bahru, orang JB. Kita jangka ribut peti juga. And then kita ke Melaka pun ribut peti juga. Mostly pun semua macam. Ni balik Kampung Daya ni? Itulah, tapi tak boleh lah balik. Ribut peti juga. Memang tak boleh balik lah. Somban pun tak boleh lah cerita ribut peti ke. Kuching, ribut peti, saya rasa Sabah pun sama juga cuaca lebih kurang Zik. Betul tak? Hujan. Lebih kurang lah. Itu dia. Cuaca cek kita hari ni. Itu adalah ramalan kaji cuaca. Kita cuma dapatkan info-info pasal ramalan ni. Kita bagi tahu kepada anda supaya anda sediakan payung sebelum hujan. Walaupun tak keluar rumah, maksud payung sebelum hujan tu, kat rumah tu duduk diam-diam. Kita nak plan nak buat apa-apa sebab saya tahu macam bila musim PKP ni, macam contoh kakak saya, tiba-tiba almari dibuat baru, cat baru. Lepas tu ada tiba-tiba semua cadar, semua dibasuh. Banyak aktiviti dia. Banyak aktiviti. Jadi, adakah anda cukup kreatif untuk buat sesuatu yang begitu? Mana tahu. Cubalah. Share. Bila anda dah buat tu, share kat social media kan. Benda-benda yang jadi. Tapi sekarang ni apa yang dah jadi adalah update terkini di KKM, di mana kita dapatkan di Twitter KKM Putrajaya dan juga daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Datuk Dr. Nur Hisham, di mana status COVID-19 setakat 5 petang semalam, kes baru adalah 57 kes, di mana daripada 57 tu 25 adalah kes import. Dan menjadikan total kes yang aktif sekarang adalah 1,729 dan berita baiknya adalah kes sembuh meningkat sebanyak 84 kes, menjadikan
kes sembuh 4,171. Yep. Dan berita sedihnya, kita ada 2 kematian baru dan menjadikan jumlah total kematian adalah 102 kematian. Jadi itulah dia update yang diberikan oleh Datuk Dr. Noor Hisham semalam. Jadi diharapkan hari ini ada berita baik lagi. Yes. Supaya dapat menurun lagi graf COVID-19 kat Malaysia. Ya, dan selain berita juga Aziz, yang berita baiknya adalah Kedah pula sekarang menjadi zon hijau. Tahniah orang Kedah. Padu. Maksudnya anda memang padu. Anda Yes. memang kiranya ikut peraturan ya. Okey, tiada kes baru dikesan di Kedah setakat jam 12 pagi semalam dan menjadikan Kedah kan Kedah? negeri ketiga. Ya. Selepas Perlis dengan Kelantan. Kelantan, ya betul. Sebelum ni Perlis pun katanya muncul sebagai negeri pertama zon hijau lah. Rekodkan kes jangkitan SIFA bagi tempoh melebihi 2 minggu. Betul. Kalau kita nak tahu apa zon hijau adalah kes aktif yang kosong. Yes. Maknanya tak ada kes aktif. Wow, amazing. So kita harapkan lebih banyak lagi negeri-negeri yang akan jadi zon hijau. Kalau satu Malaysia zon hijau, Alhamdulillah. Oh, Tapi kita Alhamdulillah. masih kena berjaga-jaga, okey? Itu yang kita nak doakan sebenarnya. Ya, betul. Dan Dayah, apa yang viral sebelum ini adalah mengenai pelarian. Dan sekarang ini kita ada dapat update di hmetro.com.my di mana Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ada berkata hasil semakan kementerian mendapati Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia tidak pernah mendaftarkan pertubuhan atas nama Rohingya atau mana-mana etnik Rohingya di Malaysia. I see. Jadi mana-mana pertubuhan yang mewakili etnik Rohingya di Malaysia adalah tidak sah di bawah Akta Pertubuhan 1996. Kurungan Akta 335 dan boleh diambil tindakan mengikut lunas undang-undang. Dan KDN melalui jabatan dan agensi di bawahnya tidak pernahlah memberikan kelulusan. Oh, no wonder. Okey, tapi saya tahu ramai rakyat Malaysia yang macam banyak kongsikan tentang apa kes ni, pelarian ni semua kan. Tapi kita jangan terlampau cepat melulu untuk jatuhkan hukuman. Kita tunggu daripada pihak berkuasa untuk kongsikan kita apa keadaan sebenar, okey? Ya. Dan seterusnya pula saya nak kongsi tentang PBT perlu akur kelulusan MITI. Baiklah, jadi pihak berkuasa tempatan PBT sewajarnya membenarkan operasi semua sektor ekonomi yang dibenarkan kerajaan pada fasa keempat PKP untuk buat demikian. Jadi Menteri Kanan Keselamatan kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sepatutnya tidak wujud perbezaan kebenaran apabila Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu MITI meluluskan semua sektor ekonomi beroperasi dengan kapasiti penuh tanpa sekatan. Jadi katanya kekeliruan ni ada dibincangkan dalam mesyuarat lah, tapi dengan tindakan sudah dan akan diambil oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang untuk dimaklumkan kepada PBT. Okey, jadi kalau anda nak dapatkan sedikit info, jom kita dengar sikit apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sepatutnya PBT membenarkan setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI, PBT sepatutnya membenarkan. Ya. Jadi mungkin ada sedikit kekeliruan dan kita minta perkara ini dibincangkan dengan KPKT dan sebagainya untuk memastikan setiap kilang yang diluluskan beroperasi oleh MITI juga mendapat kelulusan daripada pihak PBT. Dari segi seperti yang dikatakan oleh Dayah juga tadi lah. Jadi itulah dia cerita mengenai permohonan. Kita cakap pasal permohonan ni. Sekarang ni kita nak bercerita mengenai satu inisiatif bagi membantu syarikat-syarikat yang berada di bawah syarikat perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS yang mikro dalam aliran tunai perniagaan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ni kan. Dan geran khas sebanyak RM3,000 disediakan di bawah pakej ransangan ekonomi prihatin PKS kepada setiap syarikat PKS mikro yang layak dan dijangka memanfaatkan hampir 700,000 PKS mikro di seluruh negara. Jadi, sistem permohonan gerak khas prihatin tu akan dibuka 9 pagi kejap lagi. Jadi, memang LHDN ada maklumkan ada talian 0389111000 atau 038911111000 yang akan beroperasi seperti biasa 1 dan 2 Mei ni dari jam 9 pagi untuk menjawab sebarang pertanyaan mengenai geran khas prihatin ni. Yes, jadi anda semua kalau nak tahu info lebih lanjut, pergilah ke laman sesawang yang
Sahih ya? Ya, betul. Jangan daripada apa yang orang forward, klik, tak jadi apa kejap Jangan lagi. percaya, jangan senang percaya dengan apa berita yang kita dapat. Yes. Ingat, kita boleh baca dekat laman-laman web yang sah. Di antaranya yang sah adalah biharian.com.my. Kita dapatkan berita mengenai geran khas prihatin ini akan dibuka 9 pagi kejap lagi. Yes. Jadi kepada semua yang bekerja, yang mempunyai perniagaan, PKS, anda boleh standby untuk apply, okey? Pukul 9 sekarang ni, tak lama ke? Berapa jam ni? Sejam lagi je. Kurang sejam Okey, dan seterusnya berita yang agak duka cita juga untuk semua peminat Bollywood. Saya pasti pakcik-pakcik, makcik-makcik kat rumah sana macam tahu tentang pemergian Rishi Kapoor. Ya, sehari sebelum tu kita dikejutkan dengan pemergian seorang pelakon hebat iaitu Irfan Khan. Yes. Yang menempah nama di Bollywood dan juga Hollywood. Semalam pula kita mendapat berita pelakon Bobby yang memang kita tahu sampai sekarang pelakon Rishi Kapoor telah pun meninggal dunia disebabkan kanser. Jadi yang meminati cerita Bobby, cerita lama kan. Nyanyi sikit lagu Bobby, Cik. Nyanyi sikit lagu Bobby. Alamak, ada Masyayang. To nahi. Alamak, itu memang legend lah kan. Jadi saya pasti dunia Bollywood rasa kehilangan. So 2 hari berturut. Kan? Haziq dibesarkan dengan Hindustan. Banyak Haziq, tengok muka Haziq pun memang nampak. Ya. Betul, kita jujur. Nak nangis dah. Tapi Aziz kena ambil itu sebagai satu pujian, Zid. Ya, betul. Okey. Jadi itulah dilema kita hari ini kan. Dan sebenarnya kan bila musim PKP ni juga, saya kan suka kalau, tak tahu macam kalau anda di rumah, kalau kita buka social media, kita nak tengok benda yang macam apa? Apps makan. Bukan apps makan. Okey, ingat. Macam buat kita rasa macam terhibur. Okey. Dan salah satu perkara yang saya rasa macam, betul juga. Tahu tak anda ada orang hantar makanan, imagine orang deliver, hantar guna Harley Davidson. Padu. Bunyi motor pun dah, wah. Yes, ini adalah cerita pasal ada seorang rider Foodpanda ni yang menghantar makanan dekat pelanggan dia menggunakan motosikal Harley Davidson. Bukan yang kaleng-kaleng pakai Harley Davidson hantar. Yes. Kalau sebelum ni ada juga yang kita nampak kereta. Ferrari, Zik. Ada Ferrari. Ada kita kongsi hantar guna Ferrari. Ini Harley Davidson. Ni kita tunjuk sikitlah video. Jangan main-main Katanya anak dekat Twitter semua dah kongsi dah. Orang dah retweet. Konten. Wah, tengok. Yo. Walaupun hantar pakai Harley Davidson, makanan tetap sama Makanan tak sama. Makanan tak sama. Memang semua. Saya tak tahulah Zik, lepas ni hantar guna apa lagi? Mungkin kita ekstra ada hantar guna helikopter. Amboi. Aduh. Sekarang ni kita dah hampir sampai ke rumah Haziq. Kita boleh hantar. Imaginasi tinggi musim PKP ni Tak, harapan tinggi. Yelah, jadi ini adalah apa yang kita nak kongsi dengan anda. Ini adalah video. Nampak tu? Sebenarnya, Daya, rider-rider kita ni juga merupakan hero. Betul, saya setuju. Dalam musim-musim begini kan, saya nak cakap apa tahu? Kepada yang mungkin dengan rider-rider tu tengok diorang datang berhujan panas. Saya tak boleh tahu, Zik. Saya tengok macam bila hujan, bawa makanan. So, saya terus rasa macam, ya Allah, terima kasihlah banyak-banyak sebab sanggup bertugas tolong hantar makanan untuk kami. Riders, you are the best. Okay? Ya, betul. Anda juga adalah wira negara. Sama-sama kita buat kerja dengan amanah kan. Kita hantar makanan sampai depan rumah. Sebab Mahala saya tu. hari-hari sebenarnya ada je makanan yang saya duk beli dekat apps. Ya ke? Ya, hari-hari Daya. Okey, sekarang ni saya nak order makanan. Tak boleh. Puasa. Kita berehat seketika. Kita rehat Kembali sekejap. selepas ini dalam Borak Kopi Tiam. Kita istighfar sekejap. Kalau order untuk buka boleh kan? Boleh, buka boleh. Kita rehat. Kita order sekarang. Kembali bersama kami dalam Borak Kopi Tiam. Ya, setiap tahun kita mengharapkan, kita mendoakan agar kita dapat pergi ke tanah suci Mekah untuk kita menunaikan ibadah umrah. Dan saya sangat-sangat bersyukur sebab saya pernah menikmati suasana berpuasa di Mekah. Daya pun pernah. Aziz baru pergi hari tu? Hari tu pergi bulan 1. Tapi yang untuk puasa dulu masa umur 14 tahun. Ya Allah, seronoknya. Okey. Tapi kan sekarang ni kan keadaan berbeza dan kami sangat macam happy. Sedih tapi happy sebab kita dapat bercakap dengan seseorang. Betul. Iaitu rakyat Malaysia di sana. Ya, kita ada Nick Adiputra yang berada di Mekah. Sekarang ini Mekah yang kita tahu ada juga pandemik COVID-19 yang berlaku di sana. Jadi jom kita bersama, kita video call bersama dengan Nick Adiputra. Assalamualaikum Abang Nick.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi, Ya. kita mungkin nak tanya Abang Nik berada berapa jauh dengan Masjidil Haram Abang Nik daripada rumah? Lebih kurang dalam 10 km rumah saya ke Masjidil Haram. Oh, tak jauh sangat lah ya kiranya. Tak jauh sangat lah. Betul tak jauh lah. Dekat lah. Rumah saya masih lagi di kawasan Tanah Haram. Oh, Masih ya lagi Allah. dalam Tanah Haram, seronoknya. Syukurnya. Okey, nak tahu juga kat sana ni sekarang pukul berapa ni Abang Nik? Lebih kurang 3.17 lebih kurang. 3.18. Maksudnya tak 17 lama, pagi. nak sahur dah tu, dah tak lama lagi tu. Jangan tahu. Kita kacau sikit je, Kacau sikit. Sahur dengan kita orang. Okey, mungkin Abang Nik boleh cerita sikit macam mana suasana pandemik dekat sana, sebab ramai rakyat Malaysia yang tertanya-tanya bagaimana dengan keadaan Mekah, bagaimana dengan keadaan tanah suci dalam suasana pandemik ni, di mana banyak negara yang telah pun diarahkan untuk lockdown, untuk perintah kawalan pergerakan. Yep. Bagaimana di Mekah? Mungkin Abang Nik boleh cerita sedikit? So far, suasana pandemik sini masih lagi terkawal. Okey. Walaupun kita lihat ada kes yang meningkat dari hari ke hari. Tapi itu disebabkan kerajaan Saudi dia melakukan saringan dari rumah ke rumah. Oh. Okey. Alright. Pergi rumah ke rumah untuk membuat saringan Ya, Setiap rumah tak ada yang tinggal. tak ada yang tinggal. Oh, macam Abang Nik punya rumah dah kena ni dah, saringan dah. Kawasan saya masih lagi tak datang lagi lah. Yep. Okey. Sebab dekat sana sekarang Diorang tumpukan kawasan yang penempatan yang padat. Macam dekat di Bukit Haji, kawasan Haram lah. Dekat dengan Masjidil Haram. Okey, Abang Nik, Syams, kami difaham dekat sana memang total lockdown. Memang maksudnya tak ada orang keluar bekerja, tak ada kereta di jalan raya. Betul ke, Abang Nik? Tak. Untuk yang bekerja, yang lebih kurang macam Malaysia juga. Macam nurse, polis, bahagian komunikasi, diorang masih lagi bekerja. Untuk yang tak bekerja, kita dibenarkan keluar daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang sahaja. okey, masih lagi boleh keluar lah, tapi dikawal lah ya. Dikawal. Dikawal. Okey, maknanya perintah kawalan pergerakan juga lah rasanya di situ. Okey. Cuma timing Jadi tu beza sikit. Ramadan di Masjidil Haram di tanah suci Mekah sangat-sangat meriah. Saya tengok tiap-tiap tahun saya buka TV untuk saya tengok solat tarawih bagaimana di Mekah. Jadi macam mana untuk tahun ini? Memang semua orang tak boleh bersolat di Masjidil Haram ke macam mana, Abang Nik? Okay, untuk solat tarawih pada bulan Ramadan ni, hanya staf-staf Masjidil Haram saja yang dibenarkan. Kita orang yang luar, tidak dibenarkan masuk sama sekali. Okey. Maksudnya itulah sebab kita takut kita ada dapat info cakap dia benarkan. Ada info kata bukan, dia partly dibenarkan. Maksudnya staf-staf sahajalah yang boleh masih lakukan jemaah di sana. Oh, okey. Okey, kalau Masjidil Haram meriah, di Masjid Nabawi dekat Madinah pun meriah juga. Adakah Masjid Nabawi juga sama keadaan dia macam Masjidil Haram? Apa yang saya dengar sama dengan Masjidil Haram, hanya staf masjid saja yang dibenarkan untuk solat di dalam masjid. Ya Allah, untung kepada mereka yang memang bekerja di sana. Kan, kalau saya tengok ada satu gambar di mana ada seorang cleaner di Masjidil Haram dapat sembahyang seorang-seorang depan Kaabah. Seronoknya. Rezeki. Itu rezeki kan. Betul, bagi saya tu nak tahu juga macam bila bercakap tentang lockdown dan juga curfew di sana, dari segi tindakan undang-undang macam mana? Adakah dikenakan denda ataupun mungkin boleh dipenjarakan kerana ingkar, Abang Nik? Untuk sini jika kita langgar perintah curfew atau lockdown, denda di sini lebih kurang dalam 10,000 Saudi Rial. 10,000 rial Wow. Oh, memang tak ada orang yang langgar lah tu, Abang Nik ya. No compromise. No compromise. Siapa langgar cari pasal namanya. 10,000. Yes. Itu adalah satu jumlah yang sangat besar Tegas. tau. Ya. Ui. Okey, tapi kalau bantuan-bantuan pula, okey, ke atas pula telefonnya. Kalau bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka yang berada di Saudi macam mana? Macam yang pemegang visa kan, Abang Nik? Ada tak keistimewaan?
Okey, sekarang kerajaan Saudi dia membantu maknanya orang daripada negara lain yang visa dia tamat. Saudi dia tambahkan lagi 3 bulan percuma untuk tempoh dia orang dapat tinggal kat sini. Percuma Maksudnya kalau lebih daripada waktu itu nanti akan dibincangkan lagi lah. Ya, Benny? Dia akan dipertimbangkan. Di mana lagi lah. Okey, dan difahamkan juga Abenik punya isteri adalah seorang frontliner kat sana. Ya, betul. Bekerja sebagai jururawat. Ya, jururawat. Okey, bagaimana dengan rutin harian isteri? Adakah isteri setiap hari akan pergi ke hospital, memakai PPE untuk menjaga mereka yang COVID-19 ke macam mana tu? Isteri saya setiap hari pergi ke hospital. Dia mungkin akan mengenakan pakaian PPE bila dia akan attach dengan pasien yang ada COVID-19. Oh, jadi terlibatlah isteri Abenik terlibatlah untuk menjaga mereka yang COVID-19 Tak terlibat secara langsung. Tak terlibat secara langsung lah. Tapi of course lah dalam keadaan begini, semuanya berjaga-jaga kan. Directly ataupun indirectly. Saya percaya Abenik pun risau tiap-tiap hari kan isteri pergi kerja. Risau pergi hospital kan. Ya. Nak tanyalah Abenik. Apa je menu bersahur dekat sana ni? Hari kita ni tak cerita pasal COVID sekejap. Sajalah tanya orang Malaysia kat Mekah ni. Makan apa ini? Aduh. Menu hari ni menu biasa saja. Apa kata tetap lagi lidah Malaysia. Ada juga budu. Baru dah cakap mesti ada budu. Mesti ada. Kalau tak boleh tak kena lah tu lagi. Itu stok Malaysia lah. Ya. Stok daripada Malaysia lah budu tu. Stok daripada Malaysia. Ui, seronok. Budu tiap-tiap hari lagi je. Tapi kalau kan kita biasa, kalau orang Malaysia kan, kita sibuk nak makan nasi Arab, Mandy chicken lah, lamb kapsah, ambut cerita pasal makanan. Tapi kalau macam Benny dekat sana sendiri, teringin tak? Teringin tak nak makan macam tu? Ke memang nak makanan Malaysia juga? Makanan Malaysia juga, tetap makanan Malaysia juga. Sebab Abenik dah berapa lama kat Mekah ni? Alhamdulillah, saya dah kat sini lebih kurang dalam 6 tahun. 6 tahun dah. Daya bayangkan. Saya yang pergi 6 hari pun tak nak makan pun nasi Arab setiap hari. Memang mula-mula pergi tu memang teringin lah. Okey, hari ni nak nasi Arab, esok nak nasi Arab, lusa nak nasi Arab. Tapi lepas 6 hari, tak nak. Kita nak cari makanan lain. Saya Abenik, orang Pahang terpoyak ikan patin lah kita. Okey, Abenik, kita dah dengar ucapan Abenik. Kan, kita tahu COVID-19 ni ramai rakyat Malaysia yang di luar negara terkandas dan kiranya macam Abenik salah seorang yang melaluinya di Mekah. Jadi mungkin ada beberapa ucapan nak kongsi dengan kami? Saya nak buat ucapan selamat puasa, boleh tak? Silakan, boleh. Apa tak boleh Tok Abenik? Okay, saya nak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat family saya di Terengganu, Kelantan dan Perak. Dan terutama sekali kepada anak sulung saya, Puteri Nawak Imani yang berada di Malaysia. Minta maaf Abah tak dapat balik. Lagi? Dan semoga wabak ini berakhir dan kita semua dapat menjalani kehidupan seperti biasa. InsyaAllah. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Abenik, terus untuk update kan mengenai keadaan dekat Mekah sebab semua rakyat Malaysia, semua umat Islam sangat merindui suasana di Masjidil Haram ni. Jadi kita harapkan agar wabak ni dapat berakhir dan ramai lagi umat Islam seluruh dunia dapat pergi kembali ke Mekah untuk menunaikan umrah ataupun ibadah haji selepas Dan ini. Abenik pun boleh berjumpa dengan anak Abenik tak lama lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Abenik, selamat bersahur. Okey, selamat. Assalamualaikum. Wah, saya Haziq, jujurlah saya bila cakap sampaikan salam ke anak tu, saya macam rasa sedih, terkesan. Ibu mengandung macam tu. Bukan sebab ramai rakyat Malaysia di luar yang terpisah dengan anak, dengan suami, dengan isteri disebabkan COVID-19. Kita kena kuat, okey? Betul. Dan bercakap tentang, bukan saya nak berdrama lah, tapi sekarang bila bulan puasa je, ada satu drama yang semua orang tahu. Ada kena-mengena dengan nama saya. Nur Hidayah Abu Bakar. Tak payahlah bagi nama penuh kat semua orang. Ingat nak cerita nama penuh. Rupanya nak cerita pasal drama Nur. Yes, okey, jom kita saksikan apa yang terjadi untuk drama Nur ni. Kenapa tiba-tiba ada nama drama Nur yang keluar? Sebab sekarang nak kecoh lah, Haji. Kan, ditayangkan kembali di TV3. Ya.
Itulah nak tahu anda semua apa ni tak follow tak Nur? Ya, apa kata, jom kita saksikan. Kau tengok apa dah jadi? Apa yang perlu buat ni? Tapi sayang, you hanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa bila kita berdiri sedekat ni pun, dia rasa kita jauh? No. InsyaAllah semuanya akan okey. Budaya hari ni aku bukan mak kau lagi, tahu tak? Nur di Samarinda setiap Isnin hingga Kamis 10 malam. Salam Ramadan setulus ikhlas daripada TV3. Memang ramai peminat drama Nur yang kembali menangis menyaksikan drama Ustaz Adam bersama Nur ni. Yes. Jadi saya percaya ramai yang tengok drama ni semua kata saya dan Nur, saya dan Nur. Semua pun nama. Tak ada yang kata macam saya Ustaz Madi, Ustaz Madi, tak ada. Tak ada. Tak ada orang nak mengaku Ustaz Madi. Tapi saya fan, saya suka Ustaz Madi. Saya rasa watak dia tu macam geram je. Geram. Watak jahat paling jadi lah kita pernah betul. tengok. Best. Alright, jangan lupa untuk saksikan Nur, okey. Setiap Isnin hingga Khamis tadi untuk slot Samarinda ya. Anda boleh tengok pukul 10 malam tak silap saya? Ya, betul. Okey, jadi boleh tengok, jangan miss lah. Okey. Dan sebenarnya nak cakap ni Zik. Bila cakap pasal COVID-19, semua orang tahu ekonomi terjejas daripada segala segi. Betul. Daripada segi airline lah, perhotelan lah, macam-macam lagi sebenarnya. Ya. Tapi kan cuba fikir pasal mereka-mereka, iaitu brand-brand yang besar ni yang hasilkan kereta-kereta mewah. Yes, macam Rolls Royce. Itu memang kereta mahal Aziz. Okey. Tapi sekarang ni Rolls Royce dah berhenti menghasilkan kereta. Sekejap. Memang sekejap lah, seketika lah. Dan dia orang keluarkan madu. Ya, madu di tangan kanan. Betul Zik. Katanya dia kata kalau macam lagi satu Lamborghini tak silap saya, dia orang keluarkan face mask. Ya, betul. Dia tolong dekat rakyat-rakyat Itali. Tapi Rolls Royce lain pula ceritanya, dia kata dia keluarkan madu. Jadi kalau anda nak tahu, ini adalah ladang madu ya. Ya, dia memang ada ladang yang 42 ekar, Yes. ada 250,000 lebah. Ya, lebih 40,000 hektar kan? Ya. Betul. So sekarang ni sarang ni dinamakan dengan model keluaran Rolls Royce sendiri. Itu yang menariknya. Sebab itu adalah mereka punya sendiri. Jadi disebabkan kereta tak boleh nak jual sekarang. Ya. Jadi diorang jual lah madu. Betul. Yang memang orang akan beli. Betul. Untuk masak. Betul. Untuk makan gitu saja. Ya, kereta tak boleh nak berjalan keluar. Apa lagi nak beli kereta baru. Betul tak? Biar beli madu, jangan cari Madu. Pandai bagi pesanan kat diri sendiri dengan semua jejaka kat luar sana. Okey. Dan sekarang ini, bila raya je kita akan bercerita pasal? Sabar. Siapa? Pasal kau raya? Alamak, kau raya dah fikir makanan, duit raya. Makanan lah nombor satu. Makanan. Selalu kita akan makan apa? Ketupat, lemang. Lemang. Ini adalah antara makanan wajib yang akan ada dekat atas meja masa hari raya pertama. Betul, Cik. Daya, kau tak ada lemang, rasa macam raya ke ni? Tak boleh. Raya Daya wajib kena lemang. Lemang kan? Tapi kalau nak beli lemang, kena beli dekat orang yang jual lemang lah. Betul. Kan? Kadang-kadang ada juga yang buat sendiri. Tapi sekarang ni kita ada pengusaha lemang. Oh. Encik Esharuddin bin Muhammad Basari yang bersama dengan kita sekarang ni untuk kita bercerita pasal lemang. Oh, ya Allah. Assalamualaikum. 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 Oh, tu dia dah dengar suara dah. Selamat pagi. Wow. Muka tu tak nampak penuh. Baru nak cakap. Baru nampak Encik Esharuddin ni. Okey, jadi Selamat pagi. Encik Esharuddin. Pagi. Bagaimana dengan penjualan lemang sekarang ni? Musim bulan Ramadan ni. Laku tak laku ni? Alhamdulillah. Tak berapa Makin ke tepi pula telefonnya tu Encik Esharuddin. Sekejap. Itu Encik Esharuddin yang ke tepi. Encik Esharuddin kena ke tengah. Gitu. Gitu. Okey. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak sekarang? Boleh dengar tak suara kami, Encik Esharuddin? Okey, saya dengar sekarang. Alright. Encik Esharuddin, mungkin boleh cerita sikit bagaimana dengan penjualan lemang sekarang ni? Adakah terjejas disebabkan PKP? Oh, nama pun lemang PKP kan. So, sambutan tu alhamdulillah setakat ni. Ya. Cuma kita siapkan lemang terbakar di kedai, then kita by delivery. Hari-hari kita hantar untuk delivery, order dan kita hantar. Di mana-mana tempat lah kan yang order tu. Okey, kalau kita tengok Aziz,
Macam mungkin sebelum ni saya rasa orang mesti datang dan membeli. Tapi sekarang ni berbeza pula, bakor. Orang tak boleh pilih. Tak boleh delivery. Jadi kalau kita nak tahu juga kan, berapa banyak lemang yang dihasilkan dalam sehari bila musim PKP ni, Cik Syarudin? Apa dia? Berapa banyak lemang, batang lemang yang dihasilkan setiap hari? Berapa banyak? Anggaran lah lebih kurang. Berapa banyak kuantiti yang saya bakar, macam tu maksud dia? Ya, Berapa batang yang saya boleh jual, macam tu? Dalam sehari. Okey, setakat ni satu hari dalam 120 batang, 130 batang macam tu. Oh, banyak. Okey, maksud permintaan tu ada beza tak dengan tahun lepas? Adakah tahun lepas lagi banyak ke ataupun musim PKP ni delivery ni Lagi banyak? Lagi banyak pula. Cik Syarudin? Ya, saya. Dengar tak apa yang kami tanya tadi? Saya rasa Saya rasa line agak terganggu sekarang ni. Saya rasa tak berapa clear ni. Jadi itulah kita dapat saksikan sekarang ni proses pembakaran lemang tu. Yap. Jadi lemang adalah satu makanan yang tradisi sebenarnya untuk kita di Malaysia yang boleh dimakan dengan rendang daging, rendang ayam. Zik, pagi lagi ni Zik dah cerita pasal makanan ni, lapar dah perut ni. Okey, jadi kita nak tanya Encik Sarudin, berapa harga sebatang lemang yang dijual? Ada berapa saiz ada tu? Mungkin boleh cerita sikit. Okey, saya harga yang saya offer, harga bermula daripada RM12, RM12, RM15 dan RM17. 3 saiz lah. Dah lambat Cik Syarudin nak dengar apa kita cakap. Ya. Okey, dan di mana operasi? Di mana tempat beroperasi dan pukul berapa buka kedai? Okey, saya beroperasi start bermula daripada pukul 8 pagi. Seperti mana yang telah ditetapkan oleh kementerian. Ya. Okey. Cara untuk buat tempahan, boleh hubungi nombor telefon saya. Ya. Berapa nombor telefon tu? Ya. Berapa nombor telefon? Nombor telefon dia Cik Boleh Syarudin. hubungi melalui WhatsApp dan nombor telefon saya. Okey. Alright. 019. Kita bacakan. Kita bacakan nombor telefonnya adalah 019-248-2237. Ya, betul. Betul. Encik Sarudin, kami doakan agar rezeki Encik Sarudin terus banyak dengan menjual lemang ni. Nanti jangan lupa hantar kat kita orang juga. Kita nak beli. Cik Syarudin rasa lambat dia sampai nak dengar tu. Tapi tak apalah Cik Syarudin. Terima kasih banyak Encik Sarudin. Lemang PKP yang dijual oleh Encik Sarudin. Line agak terganggu. Ya, line agak terganggu, tapi sebenarnya kami punya emosi agak terganggu bila tengok lemang tu. Bukan setakat line terganggu ya. Telefon tu daripada orang pergi ke lemang. Tapi tak apalah, yang paling penting kami nak kongsi dengan anda, walaupun musim PKP masih perjalanan perniagaan diteruskan, lagi-lagi lemang dan sebagainya. Makanan masih lagi banyak permintaan. Lagi-lagi PKP ramai yang duduk rumah dan orang boleh beli secara delivery. Sangat senang sekarang ni. Betul. Jadi kalau anda teringin lemang, jangan lupa beli lemang PKP Encik Sarudin tadi. Nombor telefon ni kita dah baca kan? Dah baca tadi. Jadi sekarang ni saya dengan Haziq, kita nak lenyapkan memori pasal lemang tu sekejap. Setelah kita bayang-bayang pula. Jadi kita berehat sebentar. Lemang. Haziq, kelihatan begitu. Apa Haziq kalau belum puasa kan nampak Haziq macam Ustaz Adam, nampak macam tu. Macam watak-watak begitulah. Nampak. Sebab saya pakai baju kurta kan? Oh ya. Kan bila saya pakai baju kurta saya rasa macam saya Ustaz Adam lah. Mana Nur? Nur Hidayah. Nur Hidayah dekat sini. Tapi tak, kita bukan nak cerita pasal drama Nur kat sini sebenarnya. Kalau ada nampak di atas meja kami macam apa tu? Okey. Al-Quran. Kalau kita di Malaysia ni, kita mengikut resam Utsmani, betul? Kalau kita nak baca Quran, kita ada teknik-tekniknya. Kita ada resam Utsmani je lah kalau kita tengok dekat dalam Quran. Dan kalau kita baca Quran, kita mungkin ada Quran yang tulisan Jawi sahaja. Ataupun tulisan bahasa Arab saja. Lepas tu ada yang mungkin ada dia punya terjemahan dan sebagainya. Sekali tak tahu anda di rumah bagaimana pilihannya. Wow.
Ada orang di studio. Ya Allah, lama tak jumpa tetamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang sebenar-benarnya ya. Silakan. Apa khabar? Baik. Sila. Dayang, apa khabar Dayang? Ya, Bro, baik. boleh ambil sikit ni. Boleh ambil. Kita hand sanitizer sediakan tu. sanitizer. Ya, silakan bro. Kita bersama dengan Prof Madya Dr. Abdul Rauf Tan Sri Hassan Azhari yang ingin bercerita hari ini. Kalau kita cakapkan tadi mengenai Resam Uthmani. Dan hari ini kita ada Al-Quran Al-Karim Mushaf Taisir. Jadi mungkin Prof ceritakan sedikit bagaimana tu? Alhamdulillah. Al-Quran Taisir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali nak tanya dulu penonton ni. Jawab kat kita rumah dah tu. baca Quran ke belum hari ni? Kalau dah angguk. Yang pertama sekali dah baca Quran ke belum? Harap-harap kita dah baca lah sebab kita sembahyang subuh. Mesti kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah-surah yang pendek, ayat lazim. Baik. Yang pertama sekali kalau kita nak lihat Dayah dan juga Aziz Al-Quran Al-Karim Mushaf Taisir. Bermakna Mushaf Taisir ini kita keluarkan satu Al-Quran yang dia kecil, boleh kita bawa dan kita mudah. Kita nak merujuk apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran ini daripada sudut tajwidnya. Dan paling penting adalah satu ciri dalam Al-Quran ini adalah terdapat waqaf dan ibtida'. Okey. Ini saya rasa saya nak berpegang satu. Kalau kita tengok kat sini dia bukan setakat ada wakaf ibtida, ada Resam Uthmani juga, ada tajwid, ada Az-Zikir lah, Al-Mizan dan juga Al-Quran Taisir. Betul. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih dalam lagi, mungkin kita boleh cerita apa beza Quran ini dengan Quran lain. Alhamdulillah, bagus Aziz. Ni orang baca Quran ni dia mesti tahu. Dia nak lagi tahu. Gitu. Orang yang baca Quran mesti tahu. Sebab apa? Bila kita nak baca Quran ni, kita kena pastikan yang pertama sekali Quran itu adalah Resam Uthmani. Ya, betul. Resam Uthmani apa dia? Satu kaedah penulisan yang ia berbeza daripada tulisan Arab biasa. Berbeza. Sebagai contoh, kalau tulisan Arab biasa kita tulis dengan beberapa perkataan, contohnya dengan ta marbutah. Contoh nama Hidayah. Dia ta marbutah hujung dia. Tapi Resam Uthmani ada perkataan itu seperti rahmat, ditulis dengan ta maftuhah, ta terbuka. Ini salah satu contoh. Satu contoh lah. Satu contoh. Dan banyaklah kaedah dia. Baik. Yang kedua dalam Al-Quran ini yang paling penting saya mengasaskan adalah daripada sudut wakaf dan ibtida'. Mungkin Hazib pernah dengar wakaf tidak? Wakaf tidak tu adalah antara dia punya tanda-tanda kan? Baik, itu yang biasa kita lihat. Tapi macam mana kalau ayat itu panjang? Mana kita nak berhenti? Betul. Saya nak kongsi sikitlah. Bila cakap pasal tu, saya selalu macam baca Quran kadang-kadang tak cukup nafas kan. Kita cakap, alamak tak sampai hujung lagi ni. Betul. Betul. Kita akan stop. Tapi takut juga maksudnya. Maksud dari lain. Dulu, masa kita belajar dulu, kita baca belum habis dah tanya ustaz ni, nak berhenti kat mana? Betul tak? Betul. Sebab masalah wakaf tidak ni, masalah yang orang tak pernah terfikir macam mana kita nak selesaikan orang yang tak faham bahasa Arab. Tetapi dia kena berhenti. Sebab nafas kita macam mana pun adalah terhad. Kita tak mungkin. Ada tu salah satu ayat dalam surah An-Nisa, 8 baris tak ada tempat berhenti. 5 baris tak ada tempat berhenti. Panjanglah. Panjang. So kita menggunakan kaedah warna. Kaedah warna. Adakah warna hijau dan juga warna merah ni mungkin kita boleh zoom sikit? Zoom. Kita tunjuk. Ada contoh rasanya untuk. Ini adalah surah An-Nisa, mungkin kita boleh zoom sikit. Kita tunjuk kepada penonton-penonton. Itu nampak tak? Kalau ini dalam Al-Quran Al-Karim Mushaf Taisir, kita ada tanda-tanda merah dan juga hijau. Mungkin Prof boleh cerita merah tu apa? Hijau tu apa? Betul Baik. Yang pertama sekali, kalau kita kat jalan raya, kita berhenti mesti dekat merah. Betul. Kita nak mula mesti dekat hijau. Ni kita konsep ini kita gunalah. Maknanya bila orang baca Quran ayat ni, dia jumpa saja warna merah, dia boleh berhenti. Sebab tanda yang ada ni, apa tanda Al-Quran ni Haziq dan Hidayah? Iaitu kita ada tanda jim. Kita ada tanda sod lam ya. Kita ada tanda qaf lam ya. Kita ada tanda mim kecil. Kita ada beberapa tanda yang lain. Betul. So, nak sampai ke tanda ini kadang-kadang panjang. Nafas kita tak sampai. Tak sampai. Nak tunggu tanda ni tak sampai-sampai.
kita kena berhenti. So kita buat kaedah ini supaya orang boleh berhenti dengan betul. Nampak merah je boleh berhenti? Merah boleh berhenti. Tapi bukannya diwajibkan berhenti. Betul. Bukannya Kalau perlu orang berhenti. nafas panjang, boleh macam jalan Haziq je. nafas panjang, boleh jalan je. Betul, Haziq ni boleh ni. Nafas dia panjang ni. Allah. Ya. Hidayah lagi nafas panjang. Biasa tak. bercakap. Biasa Tengah mengandung sekarang ni, Prof. Ya Allah. Bagus. Okey. Sekarang ada audio kita nak tunjuk ni, Prof. Okey. Contoh. Contoh. Apa kata penonton kat rumah Dalam tengok surah sekali? At-Taubah rasanya. Ya. Jom kita tengok contoh membaca Quran Taisir. بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Alhamdulillah. Sedapnya Ini bacaan. dibaca oleh rakan saya Syekh Bilal. Di Terengganu. Ya. Dia rakamkan malam tadi. Dia merupakan pelajar PhD dalam bidang pertanian di Universiti Malaysia Terengganu. Membacakan surah At-Taubah. At-Taubah Muka surat 206 ayat yang ke-118. Betul. Jadi kalau kita lihat tadi dari perbacaan tadi, berhentinya sedap bunyi. Okey. Dia punya tajwidnya kena. Betul. Kalau kita lihat Haziq dalam ayat ini mungkin boleh ambil gambar sikit. Okey. Kita ada lebih kurang 3 baris. Okey, saya tunjuk saya tunjuk. 3 baris. Daripada mula sebelah kiri itu. Sebelah kiri Atas sekali. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Okey. Itu baru satu. Stop satu Tepat tu. stop. Merah nampak tak? Bila nampak. kita ada merah, Ni merah ni. maka kita akan berhenti di situ. Okey. Ini maknanya merah je kita berhenti. Kalau tak ada tanda ni, orang nak cari kat mana nak berhenti? Betul. Sebab dia panjang. Wakaf yang ada disediakan adalah baris yang ketiga. Okay. Ini baru baris satu. Okey, setelah kita berhenti dekat merah, kita tengok sebelum. Okey. Jom kita tengok balik, kita zoom tengok balik. Zoom balik, okey. Kita ambil balik. Ada hijau tak dekat situ? Ada hijau. Sebelumnya ada hijau tak? Tak ada. Ambil sebelum. Sebelum ada hatta. So kita ambil sebelum. Kita ambil sebelum. Hijau sampai ke merah balik. Sampai ke merah balik. Okey, nanti kita ambil hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Sampai sini. Okey, sampai situ. Okay. Jadi kalau dah berhenti di sini, kita start balik sebelum. ni. Ambil yang sebelum dia. Alaihim. Macam tu. Jadinya kalau kita berhenti di merah, kita kena cari hijau yang sebelum untuk sambung. Betul. Bukannya daripada merah tu. Tak ada. Bukan daripada merah tu kita sambung tak terus ada. tu. Kita ambil sebelum. hijau. Tapi sangat senang untuk difahami lah saya rasa. Prof. Sebab kita menggunakan 2 kaedah sahaja. Okey. Iaitu yang pertama sekali, sekiranya terdapat warna merah, maka situ kita boleh berhenti. Dicadangkanlah. Yep. Kalau orang nafas panjang, dipersilakan. Yep. Kemudian kita nak mula ambil sebelum. Kita ambil sebelum. Jadi kita takkan berhenti sambil lewa lah. Kita takkan berhenti dekat tempat-tempat yang maksudnya lain jadinya. Betul. Kan? Ini bukan kita pada pandai buat berhenti ni. Kita dah dengar daripada Qari Mesir, Khalil Husari, Muhammad Siddiq Manshawi, sampai Mustafa Ismail, dan beberapa buku kita dah buat kajian, dan ini merupakan satunya kaedah yang pertama di dunia yang saya buat. Pertama di dunia yang meletakkan cara kita nak berhenti dan memulakan bacaan. Ya, saya pun betul, tengok setuju. Setuju Sebab sama dengan saya. Kita selalu tengok Al-Quran tag kan kalau yang di rumah. Betul. Kita tengok mungkin dia berwarna-warna dan sebagainya. Tapi ini pertama kali saya punya persoalan
terjawab. So, saya tak tahu nak berhenti dekat mana. Saya tak faham masalah. Itulah dia, orang baca Quran itulah masalahnya. Ya, dia macam mana pun dia perlukan wakaf yang kita kena pilih. Inilah dia pilihan kita. Bukan setakat berhenti, apa-apa saja info-info terkini. Sekali lagi saya bagi kepada anda, ini musyrat pertama sekali. Dekat kulit kita dah tunjukkan ini siap ada macam mana makhrajnya. Bagaimana tajwidnya. Ya, betul. Tebal nipis nak baca tu. Betul. Semua ada dekat sini. Betul. Jadi Prof mungkin boleh ceritakan sedikitlah mengenai apa yang ada dalam tajwid-tajwid. Yang pertama sekali Aziz dan juga para penonton dan hidayah ya. Apa yang paling penting untuk orang baca Quran ni apa dia nak tahu? Ya. Yang paling penting ada 6 perkara. Okey, ini kena ingat semua. 6 perkara ni kalau kita boleh dapat faham, kita boleh baca 6 perkara ini, insya-Allah kita boleh baca dengan betul. Apa dia? Yang pertama sekali panjang dan pendek. Betul. Ya. Dua ada harakat. ayat yang ada panjang, ada ayat yang 2 harakat, ada ayat yang dibaca dengan 4, ada ayat dibaca dengan 6. Itu yang pertama. Yang kedua sekali kita kena tahu tebal dan nipis. Sebagai contoh huruf ra dibaca dengan tebal waktu dia berbaris di atas. Tapi kalau kita matikan huruf ra, macam contoh khabirun, tebal. Khabirun, qadirun. Tapi kalau kita wakaf, qadir, jadi nipis. Kena jadi nipis. Tak boleh qadir. Tak boleh qadir, tebal. Qadir jadi nipis. Satu, apa dia? Panjang pendek. Yang kedua tebal nipis. Tebal dengan nipis. Yang ketiga yang kita perlu tahu adalah tempat berhenti dan tempat memulakan bacaan. Merah hijau tadi. Merah hijau. So kalau kita tahu 6 perkara ni, insya-Allah kita boleh baca dengan betul. Kaedah nak tahu, kadang-kadang banyak nama mad badal, mad lazim, itu sunat. Tidak wajib kita tahu. Yang penting kita tahu tebal nipis, panjang pendek dan juga wakaf dan ibtidah. Inilah kesempurnaan dalam sesuatu bacaan Al-Quran. Ya, dan kita difahamkan juga ada 2 teknik baru iaitu Az-Zikir dan juga Al-Mizan. Jadi mungkin Prof boleh cerita sikit bagaimana teknik baru. Dalam kesempatan yang ada ni Az-Zikir ni apa dia kita lihat. Iaitu satu kaedah yang saya lihat orang masalah sangat nak mulakan ni, iaitu pada hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni apa dia? Huruf alif yang di atasnya ada kepala sad. Kita nak mula u, nak mula i, nak mula a. Kalau kita baca macam dalam Fatihah kita biasa ihdinas siratal mustaqim. Sebab dah tahu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam contoh kita lihat dalam contoh kita mungkin buka muka surat 188. Okey. Dapat dah? Mungkin boleh Ishtara. Surah At-Taubah juga. Aziz tunjukkan. Sebelah kiri ni ni. Ni. Mungkin boleh shoot sikit. Okey. Ni. Kita depankan sikit lagi. Yang ni baris sederet dengan dia. Sederet dengan dia tu ada kepala yang mula-mula. depan tu Oh ni. Tak tahu tu ish ke ash ke ush ke. Inilah masalahnya. Jadi Az-Zikir ni peringatan, kita memperingatkan orang. Sebelah kiri kita tulis apa barisnya? Ishtarau. Okey, jadinya. Okey. Okey, tunjuk. Boleh zoom lagi tak? Okey, macam ni. Balik. Saya tunjuk kepada anda. Okey, kalau kita tengok dekat sini, alifnya ada sod kecil di atas. Itu maknanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Dan dia tak ada baris lah. Kita tak tahu dia A ke I ke I. Waktu nak mula ni masalah. Kita nak baca dengan A ke, macam sedap je. Ashtara macam sedap juga. Tapi di tepi ni. Tapi baca Quran tak boleh sedap-sedap. Betul. Dan ditunjukkan dah. Barisnya adalah di bawah. Dan diberitahu dah kat sini. Jadi untuk kita sambung. Kita mulakan Ishtara. Kita nak baca Ishtara ni, kita baca ikut apa yang ditulis di tepi ni. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mana kita mulakan Ishtarau. Ini adalah salah satu benda yang memang persoalan kita setiap kali baca Quran. Sebab inilah masalahnya, kita tandakan semua yang mulanya, kita tandakan kepada Quran ni. Supaya orang tak ada salah. Dia baca sedap. Ash ni sedap juga ni. Ush pun macam betul. Ush pun macam sedap. Ish pun rupanya ish.
Satu lagi kita tengok dalam surah Yusuf. Okey, surah Yusuf. Muka surat apa? Surah Yusuf selepas at-Taubah lah. Okey. Muka surat 236. 236. Okey. Okey. Surah Yusuf ayat okey ada. Ada dua. Uktulu. Ada dua kat situ. Itu dalam sudut bacaan lain lah. Yang ni Tapi barisan nak depan mula. Okey, nak mula macam mana cuba kita zoom sikit je. Okey, kita zoom lagi. Zoom lagi. Saya tunjuk kepada anda sekali lagi. Alright ni. Okey, perkataannya di sini. Kita nak baca aqtulu ke iqtulu ke uqtulu. Ni Kalau tanda rasa sort sedap kecil ni. sedap macam iqtulu macam sedap sikit. Tapi tak boleh, Kita kena baca mengikut kaedah Pergi dia. ke tepi sini. Nampak dah ada tanda kat tepi ada dot tu. Uqtulu. Dia tanda hadapan. Uqtulu. Jadi inilah dia kaedah az-zikir. Iaitu kita berikan peringatan kepada orang supaya orang merasa confident. Kita baca Quran ni ada satu perkara kita kena rasa confident dalam diri kita supaya aku ini tak kita baca uqtulu ke iqtulu ke aqtulu kita tak confident. Sebenarnya saya rasa benda ni memudahkan untuk kita, untuk ramai orang awam yang tak belajar bahasa Arab secara dalam supaya dia boleh membaca yang pertama sekali tentang waqaf dan ibtida. Jadi dia boleh tahu sebab nafas kita macam mana pun dalam kajian saya nafas kita paling banyak pun antara 9 hingga 12 perkataan. Itulah paling panjang lah. Paling panjang. 12 atau 9, 12 maksimum kita kena cari berhenti. Macam mana pun kena cari. Kalau tadi kita ada al-zikir. Sekarang ni ada satu lagi al-mizan. Al-mizan tu macam mana? Al-mizan ni untuk orang nak menghafal Al-Quran. Iaitu kita tandakan kita tandakan pada perkataan merah di hujung setiap ayat. Okey. Merah di hujung setiap ayat. Yang dekat nombor tu. Ini maknanya cerita lain. Ini hujung cerita. Hujung cerita hujung cerita. Maknanya kalau dia nak baca Quran sampai hujung cerita, maka dia boleh berhenti di situ. Jadinya selepas tu akan start cerita lain. Cerita lain. Ini macam tanda merah tu. Ada nampak di skrin sekarang yang merah tu maksudnya dekat hujung setiap nombor tu lah kat mana nak berhenti tu. Ini adalah tanda untuk kita mungkin tak tahu tafsir Al-Quran tersebut. Jadinya kita akan tahu setiap ayat dalam Al-Quran adalah sebuah cerita. Betul. Dalam satu surah Hidayah Dazik dalam satu surah kadang-kadang dia ada 10 cerita. Dalam satu surah dia ada 5 cerita. So kalau orang nak menghafal ataupun nak membaca tafsir mengikut cerita-cerita tertentu, dia boleh mengikut kaedah inilah sebab kita berikan warna merah itu untuk penghujung cerita. Kemudian selepas merah tu cerita yang baru. Maknanya menghafaz mengikut cerita. Betul. Bukannya mengikut jumlah ayat ataupun jumlah juzuk. Betul. Dan memudahkan dia untuk memahami cerita itu. Kadang dalam surah Hud contohnya. Surah Hud kita ada cerita tentang Nabi Nuh. Kita ada cerita tentang Saleh, Syuaib, Nabi Syuaib. kan semua. Kemudian kita ada tentang cerita tentang Lut. So cerita-cerita itulah yang kita cuba beza-bezakan supaya orang boleh cuba memahami maksud ayat itu. Jadi inilah dia itu dinamakan mushaf taisir. Baik, jadi tafsir ni apa maknanya hidayah? Tafsir ni maknanya mudah. Mudah taisir. Dipermudahkan. Maknanya Prof ingin memudahkan kita untuk baca Quran. Ya, dan ini dibuat dengan katanya dengan penuh cinta lah sebab buat research dan sebagainya. Bukan katanya yang pertama kan kau tanya saya ini pertama kali saya jumpa mushaf taisir ni di mana macam memudahkan kita untuk nak stop dekat mana, dekat maksudnya apa sih perkara-perkara yang common. Tajwid itulah. Terutama musim PKP ni kan. Orang duduk rumah. Macam mana nak dapatkan ni Prof? Quran ni sebab rasanya ramai kita di seluruh Malaysia yang sedang menonton Borak Kopitiam ni nak dapatkan Quran mushaf taisir. Telaga Biru. Kita ada online rasanya. Sebab kedai buku tak buka, kita ada online Telaga Biru, boleh buka Telaga Biru. Dan kita ada online, mereka boleh order online lah. Jadi sekarang PKP tak ada masalah, anda boleh order online lah untuk deliver ya. Satu saiz ni je ada, Prof. Untuk ni kita ada satu yang besar, satu yang kecil lah. Ni yang kecil? Ada yang kecil. Ada yang besar lagi. Kalau anda nak simpan yang besar, boleh lah. Boleh lah. Di situ adalah Quran-Quran Telaga Biru. Baik, okey. Sebab saya lihat, saya banyak terima mesej SMS tanya tentang cara nak mulakan bacaan macam tadilah.
kemudian macam mana nak berhenti. Sebab nafas orang Melayu ni, dia tak boleh lebih daripada 12 perkataan. Macam tadilah. Macam saya kata, dalam kajian saya 9 hingga 12, dia mesti cari tempat berhenti. Jadi Mesti untuk kita mencantikkan lagi bacaan Quran tu, dan bolehlah kita mengikut. confident. Kalau selama ni kita rasa betul ke aku berhenti ni? Berhenti ikut apa? Berhenti ikut suka. Boleh. Lepas ni jangan ikut suka dah. InsyaAllah boleh ikut Musyaf Taisir ni untuk memudahkan lagi bacaan anda. Terima kasih banyak itu ucapkan kepada Prof. Terima kasih. Sudi berkongsi dengan kami. Satu je pesanan saya. Satu. Apa tu? Jangan lupa kita baca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Sebagaimana Allah Ta'ala suruh kita baca dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan bacaan bertartil, iaitu bertajwid. Mudah-mudahan kita semua dapat limpahan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Panjang pendeknya kita kena jaga. Betul. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. So kita nak bagi tahu ada sesuatu yang menarik ni. Repair gambar lama. Mungkin Prof ada gambar lama? Ada gambar lama nak repair? Ada tak? Banyak. Okey, kalau ada jom kita saksikan. tengok dia, Macam mana cara nak repair gambar lama ni? Sekeping gambar mampu mengembalikan 1000 nostalgia. Inspirasi daripada pepatah ini membuatkan Era Azman menjadikan kumpul dan membaik pulih gambar lama sebagai hobi. Saya Era Azman, saya merupakan director untuk repair gambar lama. Masa tu tengah hari raya, jadi ayah saya dia keluarkan semua gambar-gambar lama masa dia kecil, gambar arwah ibu. Lepas tu dia antara adik-beradik dia lah, dia share gambar-gambar lama tu kan. Lepas tu dia cakap, dia tunjuk kat saya, kat mana nak repair gambar macam ni, gambar cala ibu dia. Saya cakap, saya tak pernah nampak lagi kedai yang buat servis macam ni kan. Tapi saya cakap, saya boleh buat je. Bukan mudah tau. Satu gambar ni mengambil masa 5 hingga 7 hari untuk dibaik pulih semula. Mesti susah ni. Yang cabaran saya adalah untuk mendapatkan warna-warna yang tepat. Dari segi warna fabrik, mungkin warna uniform lama askar kan. Kita kena buat sedikit research lah. Kita tak boleh warnakan macam tu saja. Disebabkan minat yang mendalam pada filem lama, Era sendiri turut membaik pulih gambar-gambar lama ikon filem dengan cara tersendiri tau. Tengoklah, lawa tau hasil dia. Saya rasa itu adalah kita jadi satu ikon perfilman negara dan dia ada aura dia yang tersendiri. Mengenali P. Ramlee maknanya kita mengenali kawan-kawan dia yang lain. Kita tahu seniman, seniwati, suasana 50-an, 60-an ketika itu. Dia turut berkongsi hasil kerjanya di media sosial dengan fakta menarik mengenai gambar. Orang bukan saja tengok gambar saja, tapi at least dia boleh belajar fakta-fakta yang dalam tu yang kisah-kisah di belakang tabir yang rupanya jadi macam tu. So another point yang orang tarik minat orang untuk kata orang tu kita appreciate lah dengan perfilman Melayu. Siapa sangka bermula dengan hobi, ia mampu menjadi sumber pendapatan dan boleh memberikan pulangan yang lumayan. Bagi anda di luar sana tu, jangan buang tau gambar yang sudah rosak tu. Sebab Era sedia membantu anda dengan melakukan perkhidmatan bagi sesiapa saja yang memerlukan. Wow, clear terus gambar lama tu. Ya, saya kan sebenarnya nak bagi tahulah. Kat rumah saya yang lama tu, banyak sangat gambar waktu kecil-kecil semua. Daya orang lama lah. Waktu kecil-kecil lah. Tak, gambar-gambar tu semua saya tengok macam alamak, dah tak nampak dah. Muka saya dah separuh dah tak boleh ada. ikut cara tu untuk repair gambar lama. Jadi sementara kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu kita selepas ini. From Albuquerque? Ya, from overseas, from Texas. Houston. Jadi kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Okey? Stand by. Kalau kita lihat list mengenai COVID-19 di seluruh dunia, di Amerika Syarikat adalah yang paling terjejas
dengan 1,40,488 kes. Ya. Di mana ada 60,999 kematian, hampir 61,000. Over 1 juta Aziz. Sebab Over itu juta. katanya lebih 50,000. Dan masa beberapa hari je dia punya melonjak tu sangat tinggi sebenarnya. Yep. Dan sejujurnya macam Dayah sendiri bila buka di social media banyak perkongsian tentang apa yang berlaku di US. Tapi semua orang tahu US ni tempat yang sangat besar. Betul. So setiap tempat berbeza-beza. Dengar cerita ada juga orang yang macam bantah tak nak duduk rumah ni Zik. Ada. Ada yang kata hak saya untuk keluar. Freedom katanya. Kita ada sebenarnya rakyat Malaysia yang ada di Amerika Syarikat sekarang dekat Texas, kat Houston. Kita bersama dengan Puan Maslina binti Mahi ataupun Kak Mas. Assalamualaikum Kak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hijau headphone dia. Hijau kan tu? Okey Kak Mas. Sebenarnya saya dengan Haziq baru bincang tadi, kami cakap pasal nombor yang angka yang affected dengan COVID-19 di US ni makin meningkat, 1 juta lebih dah sekarang kan. Nak tahu juga kalau di Houston macam mana keadaannya? Okey, Houston sekarang untuk kalau di Texas secara amnya untuk hari ini kes jangkitan COVID ada dalam 29,000 orang. Di Texas sahaja? Di Texas sahaja. Okay. Houston adalah yang paling kira kawasan zon merah sekarang ni. Yang paling ramai yang sekali jangkitan iaitu dalam lebih kurang dalam 9,000 lebih. Kadar kematian dalam 214 orang begitu. Okey. Jadi macam mana keadaannya? Adakah sekarang ni tengah lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan saja ke, dihadkan pergerakan ke? Okey, sekarang ni hari ni kat sini masih 30 April. Esok 1 hari bulan Mei Governor Texas dah umumkan untuk tarik balik stay home order. Jadi dia akan buka negeri Texas ni slowly lah secara berperingkat. Adakah makin sembuh sebenarnya Kak Mas sampai dia orang nak buka kembali arahan stay home tu? Macam mana? Adakah kes sembuh semakin meningkat? Adakah angka sekarang dah flatten? Kalau ikutkan, memang ramai pihak mengatakan tak puas hatilah. Rasa banyak yang mengatakan yang Texas ni belum bersedia lagi untuk dibuka. Yeah. Kalau secara amnya, memang kadar yang jangkitan tu memang besar. Tapi dah nampak sebab kita orang stay home order ni pun dah sebulan lebih. Tapi dah nampak dia punya flatten the curve. But still new cases still ada. So ramai yang macam kata apa tindakan Governor Texas untuk buka tu too soon. Sebab takut nanti ada gelombang kedua kan. But then in terms of seperti yang dikatakan oleh Governor Texas semasa sidang media Isnin lalu, kalau kita teruskan lockdown akan jadi economic recession. Sebab sekarang ni di Texas sahaja setakat bulan April lebih dari 1 juta orang hilang pekerjaan. Texas saja tau. Ni Texas saja. Texas saja. Dan fund unemployment benefit di Texas hampir habis untuk didisburse sebab terlalu ramai hilang pekerjaan. So itulah one of the reason yang Governor Kerajaan Negeri mengambil keputusan untuk buka. Tapi macam saya cakap tadi, dia bukan buka teruslah. Kita tak akan back to normal sebelum pandemik. Still kita akan buka slowly. Contohnya macam fasa pertama yang akan bermula 1 hari bulan Mei ni, kita akan buka shopping malls dulu, library, museum, restoran. Sebab sebelum ni restoran cuma boleh take away dengan delivery saja. So sekarang ni lepas 1 hari bulan Mei dibenarkan buka ruangan makan untuk pengunjung. Tapi walaupun dibuka dia ada orang kata apa, safety guideline dah. Safety guideline dia cuma benarkan setakat 25% occupancy saja. Okey. Lepas tu ada lagi lah a few keselamatan protokol yang disarankan oleh pihak panel Kementerian Kesihatan. Contohnya kalau macam dekat restoran diwajibkan guna bahan pakai buang.
Kalau kat shopping malls tu, bahagian permainan kanak-kanak disuruh tutup dan juga ruangan makan food court pun ditutup dan sebagainya lah. Okey, walaupun akan dibuka tapi tetap dalam situasi berjaga-jaga lah. Ya. So dalam masa 2 minggu, kerajaan negeri akan pantau kalau virus terkawal, dan fasa kedua akan diteruskan pada 18 Mei. Itulah. Macam kiranya ini kiranya percubaan nak tengoklah bagaimana agaknya kan bila krem kat start. Tapi betul lah macam bila Kak Wan cakap kan, masalah ekonomi dan orang kehilangan kerja dan katanya unemployment fund tadi dah hampir habis. Tapi di masa yang sama kita risau juga macam kesihatan. Sebab benda ni benda yang berjangkit yang sangat dahsyat kan. So macam Kak Mas sendiri kan dekat sana macam mana? Adakah ramai lagi rakyat Malaysia yang berada di sana juga? Yang komuniti-komuniti yang Kak Mas kenal? Okey, kat sini mostly dekat Houston ni rakyat Malaysia tu ada yang dah lama tinggal sini yang dah memang bermastautin dan ada juga sebahagian segolongan yang berstatus expat lah macam Kak Mas dan keluarga datang sini kerja kan. So yang mostly yang Malaysia yang dah lama bermastautin kat sini, so dia orang ada their own business. Macam ada kenal seorang ni Kak Ian, dia buat business catering. So dengan pandemik ni ada terkesan sikit lah, bisnes dia terjejah sikit lah. Macam dia nak lepas tu bahan-bahan mentah pun dah naik sekarang. So menu yang dia boleh buat pun amat amat terhad dah, limited lah. Okey, jadi macam untuk keluarga Kak Mas sendiri, apa mungkin bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan juga mungkin bagaimana dengan pekerjaan Kak Mas bersama dengan suami sekarang? Okey, overall kerajaan Presiden Trump dah umumkan bantuan kewangan stimulus untuk rakyat dan penduduk Amerika Syarikat. Okey, bantuan ni dah mula disalurkan secara berperingkat sejak 2 minggu lepas. So dah ada lah yang dapat, even orang Malaysia yang status expat bekerja di sini pun ada dapat bantuan tersebut. Kelayakan untuk dapat bantuan ni bergantung kepada gaji. Jumlah gaji stimulus akan diberikan kepada orang yang bergaji tinggi. Yang mereka yang layak akan mendapat dalam $1,200 dan $500 untuk setiap anak bawah 17 tahun. Yang hilang pekerjaan pula, inilah yang unemployment benefit tu. Akan mendapat dalam $69 hingga $521 setiap minggu mengikut gaji tahun. Tapi untuk keluarga Kak Mas pula, sepatutnya memanglah kalau ikutkan layak tu memang sepatutnya memang kami layak. Tapi suami baru mula bekerja di Office Houston ni Jun tahun lepas. Awal tahun ni dia baru mula nak buat proses file rekod cukai pendapatan untuk tahun 2019. Tapi disebabkan keadaan COVID, proses tersebut terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. So bila cukai pendapatan tak dapat difailkan, maka tak ada rekod suami dalam lembaga hasil atau kat sini kita panggil IRS. So suami pun tak layaklah dapat bantuan tersebut. Kayaknya ini bukan rezeki kami. Tapi pekerjaan terjejas tak? Adakah Kak Mas dengan suami tak dapat pergi kerja sekarang? Okey, sekarang ni work from home sebab benda ni pun start daripada bulan April lagi. Dah kena start work from home sebab dia punya dalam building dia tu dah ada affected. Ada orang yang berjangkit COVID. So building tutup dan start work from home. So pandemik ni start, bila kita cakap pasal ekonomi, ekonomi terjejas sebab suami bekerja dalam oil and gas industry. So Houston ni tempat minyak. Mainly is tempat minyak. So sekarang kita tahu macam mana keadaan ekonomi minyak sekarang. So everything is affected lah. Semua company minyak memang affected. Dah start dia punya proses dah start full low kan. Pemotongan gaji untuk selama beberapa minggu, dan dikabarkan pula syarikat yang dia bekerja ni akan mula membuang orang worldwide dalam 20,000 orang gitu. Allahu Akbar. Dengar tu mungkin sekarang ni kita telah pun
diserang dengan 2 virus. Satu virus COVID-19 dan satu lagi adalah virus ekonomi sekarang ni. Ya, seperti yang kita cakapkan tadi kan. So, jadi macam tapi dalam masa yang sama ialah Kak Mas sekarang ni Ramadan kan. Kiranya ini Ramadan pertama Kak Mas dan keluarga di Houston lah, betul? Ya, betul. Jadi bercakap pasal Ramadan juga, nak tahu juga aktiviti-aktiviti yang Kak Mas ada lakukan di sana. Mungkin secara online ke sebab semuanya daripada rumah? Okey. Macam kat Malaysia, keadaan Ramadan kat sini pun sama jugalah semasa pandemik ni. Masjid-masjid kat sini tutup. Tak ada lagi majlis berbuka puasa di masjid yang selalu dibuat seperti tahun-tahun lepas. Kak Mas nak kongsikan sedikit apa yang komuniti Malaysia buat semasa Ramadan lepas. Silakan. Menurut orang lama Malaysia di Houston, orang-orang Malaysia kat sini akan joint venture dengan sebahagian orang-orang dari Singapura dan Indonesia untuk bergotong royong memasak dan menyediakan juadah berbuka puasa di masjid-masjid sekitar Houston. Itu selalunya lah. Okey. Untuk makluman Daya dan Haziq, juga penonton semua, kat Houston ni, di sekitar daerah Houston ni, kita ada lebih kurang 250,000 umat Islam. Ramai. Dan ada lebih 70 buah masjid. Banyak. Jadi semasa Ramadan ni kita ambil peluang di tiap-tiap hujung minggu menganjurkan majlis berbuka puasa di 4 buah masjid secara bergilir. Okey. So jumlah juadah yang nak disediakan tu bergantung pada masjid di satu kawasan. Okay, ada satu masjid tu kita nak kena sediakan lebih kurang 700 untuk 700 orang. Macam sekarang ni gambar yang tahun lepas punya apa tu? Majlis lah. So masjid-masjid lain pula ada lebih kurang 300 hingga 350 tetamu. So dari sini kita boleh nampak macam mana meriahnya sambutan Ramadan sebelum ni di Houston kan. Jadi sebabkan pandemik COVID-19 ini, buat pertama kalinya setelah 20 tahun program ini dianjurkan, majlis ini terpaksa dibatalkan. Betul. So sekarang ni kebanyakan masjid-masjid adakan program-program ceramah, live streaming melalui website ataupun Facebook. Ya, jadi aktiviti-aktiviti pula mungkin ada buat online ke, macam tadi saya nampak Kak Mas macam ada online je. Macam ada belajar Quran ya. So kat sini kita ada tadarus online lah, sama dengan a few kaum-kaum ibu. Kita buat tiap hari. Tengah hari lepas Zuhur, dan hujung minggu kita buat pagi sikit lah sebab selalu hujung minggu tu busy sikit. So far ni tak ramai lah, cuma dalam 5-6 orang. Tapi Alhamdulillah semuanya dengan berkat izin Allah semua berjalan lancar. One thing special pasal Ramadan ni ialah budaya tukar-tukar juadah dengan jiran-jiran. Tukar juadah. Macam mana tu? Macam mana cara tu? Rumah dekat-dekat ke jauh-jauh tu? Bukan kat Malaysia je kita buat macam tu. Dekat luar negara pun budaya ni kita masih amalkan ya. Okey, pandemik kita tetap juga buat tukar juadah ni. So macam keadaan saya di sini, saya akan bertukar makanan dengan kawan-kawan yang duduk di sekitar kawasan berdekatan. Okay, cuma masa pandemik ni cara kita tukar juadah tu kena twist sikit. Tak berjumpa lah. Sebab kita nak kena amalkan social distancing. Okey. So apa yang kami buat, kita hantar juadah tu ke rumah, lepas tu sangkut makanan kat depan pintu je. Macam ni lah yang kita tengok lah, macam ni comel dia, terus sangkut je. Lepas tu tinggalkan. Lepas tu baru kita call tuan rumah, bagi tahu ada makanan kat depan pintu. Seronoknya macam tu. Nanti kan kalau tak bagi tahu, makanan tu sampai esok lah tersangkut kat depan pintu kan. Sampai esok tak apa, jangan sebelum telefon orang lain dah ambil. Makanan tu. Okey, macam ni lah. Macam kalau kita tengok kan, saya tengok macam cantik kawasan perumahan ni kan Aziz? Seronoknya nampak. Ni selalu kita nampak macam dekat dalam movie tau. Dalam movie, ya. Itulah kata Texas ni besar. So jadi orang pun jarak-jarak lah. Tak padat lah dia punya cara. Kita tak condense lah kan sesuatu kawasan tu. Siapa pelakon ni sekarang ni Kak Mas? Ini suami akak. Saya dah agak dah. Ni jiran nampak jiran dah dapat info. Kan? Okey, kita dah tahu dah. Assalamualaikum. Terima kasih makanan. Kita boleh nampak spoiler alert ni. Terima kasihlah, esok datang lagi. Saya cuba jadi watak belakang lah. Okey, jadi adakah dia akan membalas juadah tu?
Memang balas. Tapi tak adalah immediately kan, sebab kita pun yalah, sebab pandemik ni kita try to be amalkan social distancing tu, tak jumpa hari-hari. Ni cara nak melepaskan rindu itulah. Inilah cara dia kan. Betul. Bukan setakat lepas rindu Kak Mas, itu juga orang kata berkongsi pahala, ukhuwah jadi rapat kan. Betul. Walaupun masing-masing saya faham ada struggle, ada stres masing-masing kan. Yelah, dah lah kat tempat orang. Kak Mas sendiri macam dengan family kat Malaysia macam mana? Selalu video call tak? Macam tanya apa khabar orang Malaysia? Ada juga? Sebab adalah juga. Tapi itulah masalah time difference tu. 13 jam tu. So kadang-kadang kita baru nak buka puasa, dia orang Malaysia baru nak sahur. Salah pula. Time kita sahur dia tak pun Kak Mas. Kak Mas. Alamak, line habis ni pula line terganggu. Itulah. Allah Alamak, hilang pula. Hilang ke Kak Mas? Ada balik. Kak Mas? Nampak kami? Ada dengar. Macam saya cakap tadi lah, mungkin perbezaan waktu tu menyebabkan Kak Mas tak dapat nak call. Kalau Kak Mas tengah buka puasa, kat Malaysia tengah sahur. Betul? Dengar tak Kak Mas? Ya, betul. Macam saya pula memang jenis masa sahur pun tak tidur lagi. Kak Mas boleh telefon saya. Haziq dia tak tidur, dia ikut waktu Houston. Dia tak ikut waktu Malaysia. Jadi Kak Mas, mungkin terakhir sekali kita nak dengarkan ucapan Kak Mas untuk semua umat Islam rakyat Malaysia. Mungkin family kat rumah, Mas, ucapan puasa. Gitu. Silakan. Hari Sabtu ni, 2 Mei adalah hari lahir mak mentua saya. Jadi saya nak ambil kesempatan sini, saya bersama kami dan anak-anak nak ucapkan selamat hari lahir yang ke-77 buat Puan Hajah Jamilah binti Abdullah. Semoga Allah sentiasa melindungi beliau, memberi kesihatan yang baik untuk beliau dan sentiasa di bawah rahmat Allah. Amin, amin. Untuk bapak saya pula, Tuan Haji Mahi bin Haji Hashim, yang berada di Bandar Tenggara, Johor, nak pesan jaga diri elok-elok, kurangkan makan manis tu. Okey. Dan untuk keluarga yang lain, serta kenalan-kenalan di mana Johor berada, jaga diri semasa pandemik ni. Doakanlah untuk saya, keluarga dan rakan-rakan di sini juga, semoga kami semua dilindungi dan dijauhi dari wabak COVID-19 ni. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Ya, Kak Mas, bila tengok ucapan Kak Mas dengan tengok gambar-gambar tadi, rasa macam nak nyanyi lagu Ayah dan Ibu. Sedih pula rasanya. Bertahun-tahun dah macam ni lah. Raya di perantauan, puasa di perantauan, ya? Tak apa Kak Mas. InsyaAllah mencari rezeki di bumi Allah. Tak apa. Banyak pahala musafir kat situ. Ya, Kak Mas, kami nak ucapkan selamat berpuasa. Selamat, sekarang ni dah pukul berapa tu? Sahur lah kot. Dah buka. Selamat berbuka. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih warga Borak Kopi Club. Sama-sama Kak Mas. Jumpa lagi. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Okey, jiran-jiran saya tahu apa. Saya bila Kak Mas kongsi, saya tahu jiran-jiran saya kata, Dayah, apa lagi? Sangkutlah makanan dekat pintu. Tapi kalau kat Malaysia ni, setiap kali hantar makanan tu, kita akan ada satu package. Apa dah? Package membawang sekali. Tapi macam pandemik kan, saya dengan jiran saya, ni hari ni masak ni, sedap ni. Tak payahlah pulang-pulang. Tak payah pulang-pulang. Kan orang Malaysia. Harapan minta pulang. Kita suka kan bertukar-tukar. Di mana itu ada satu culture yang sangat bagus. Lagi bulan puasa, itu memang cara untuk kita tambah pahala dengan banyak. Kita bersedekah, kita bagi orang makan. Betul. Jadi bulan puasa ni memang sangat berbeza. Lain daripada bulan Ramadan kita tahun-tahun lepas. Bukan setakat kita di Malaysia saja yang infected. Macam yang kita tengok tadi, di luar negara, lagi-lagi di negara seperti Amerika Syarikat yang sangat tinggi angka yang terlibat dalam kes COVID-19 ni. Dan kematian ni juga agak tinggi. Jadi sama-samalah kita di Malaysia menjadikan itu satu pengajaran. Kita mengamalkan social distancing. Walaupun sekarang ni PKP dah boleh keluar 2 orang untuk pergi ke pasar raya. Untuk bergerak sekarang ni kan. Seperti kata Menteri Kanan Keselamatan kita, suami tinggal dalam kereta, isteri pergi beli barang. Okey, jadi masih kita jangan ke sana ke sini.
tidak boleh lagi Tak boleh. begitu. Jangan. Kita sama-sama stay Kita at kena home. fight. Kita kena fight sampai ke hujungnya. Okey, jangan jadikan ni semua sia-sia. Jadi, rakyat Malaysia semua kami ucapkan selamat berpuasa, salam Ramadan dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. So hari Minggu ni Jumaat, Sabtu, Ahad ni baru Jumaat. Esok lusa ada lagi Borak Kopi Tiam macam biasa pukul 8 pagi. Kita tinggalkan anda dengan satu persembahan Ramadan datang daripada pancaragam Polis Diraja Malaysia. Oh, padu mantap. Mari kita saksikan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum. Stay home.